الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 57. Muka surat 57, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya riya itu, dan bahawasanya riya itu kelakuan yang dicela. Kelakuan yakni sifat hati yang dicela pada syarak, yang haram dengan ijma' ulama, yang haram dengan ijma' ulama, dinama akan dia akan riya syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Dia ada syirik yang kecil, dia ada syirik yang besar. Syirik yang besar itu kekapir, kekal neraka selama-lamanya. Syirik kecil hak ning dimasukkan ke dalam neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau tidak lebih amalan baik daripada amalan jahat tetapi tidak dikekalkan neraka. Itu syirik yang kecil. Syirik yang besar itu kafir, kekal neraka selama-lamanya. Dan bahawasanya riya ini atas pada terdahulunya ketahui olehmu bahawasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia, dan bahawasanya riya itu kelakuan yakni sifat hati yang dicela pada syarak, yang haram dengan ijma' ulama. Bahkan riya ini adalah dosa besar, kabair. Haram ijma' ulama. Haram ni ada dosa besar dan haram ada dosa kecil. Jadi riya ini haram ijma' ulama serta kabair serta dosa besar. Orang yang riya, yang mana dosa besar, orang ni adalah orang yang fasik. Tapi fasik di sini fasik yang tersembunyi. Adapun fasik yang nyata, orang tinggal sembahyang. Fasik yang nyata, orang tinggal puasa, orang berjudi, orang minum arak, itu fasik yang nyata. Riak ni dosa besar, maka orang yang riak fasik. Orang yang tidak bersifat dengan sifat yang adil. Ini pergi kepada hukum riya.
Yang terdahulunya didatangkan ta'rifan riya. Didatangkan ta'rifan riya. Apa dia ta'rif ataupun dipanggil dengan definisi riya. Riya ini sifat kecelaan yang ke-10 daripada 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar bagi hati. 10 sifat kecelaan dibicara di kitab yang kedua. Ini saya sebut dah minggu lepas. Jadi dalam kitab Penawar bagi hati ada satu mukaddimah, satu pendahuluan pada membicarakan mabadi ilmu, pengenalan ilmu. Kemudian kitab yang pertama ada 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Ini kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan, ada 10 bab. Ini bab yang ke-10 dah ni. Nanti masuk kitab yang ketiga, dia ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian, dimulai dengan taubah, khauf, zuhud nanti. Hak kitab yang ketiga. Jadi ini kita masih di kitab yang kedua, penghujung. Ini bab yang ke-10. Kemudian riya ni takrifan dianya menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Atau ni takrifan juga ni, audit tanwik ni, perbagaikan takrifan. Ataupun takrifan riya menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Ini lebih umum. Ini lebih umum. Mana manfaat dunia? Seperti harta dan pujian. Ini lebih umum lah. Kalau tadi riya menuntut pangkat, menuntut kedudukan di dalam hati manusia dengan bahawa supaya orang puji. Jadi di bawah tu sebut dah itu manfaat dunia, seperti harta dan puji. Apa tu kata hak takrifan yang itu tu lebih umum. Menghendaki oleh seseorang dengan ibadah yang dilakukan, menghendaki akan manfaat dunia. Mana manfaat dunia? Seperti harta dan puji. Jadi apabila ini buat satu kebajikan, orang tengok, orang pun puji, dikehendak seumpama tu. Dikehendak seumpama tu. Jadi hak takrif riya yang pertama tu hanya menuntut pangkat dalam hati manusia supaya orang puji, itu saja. Kalau dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan nak dapat dunia, itu kata lebih umum. Takrifan yang kedua. Takrifan yang pertama tu agak khusus sedikit. Mana riya ni wa amal ibadah supaya orang puji. Yang mana kita terkadang datangkan terjemahan riya dengan menunjuk-nunjuk. Kita terjemah riya dengan menunjuk-nunjuk. Dia kenapa menunjuk-nunjuk? Supaya orang puji. Itu biasanya kita. Kita buat suatu ibadah, tujuan kitanya nak nunjuk ke orang supaya orang pun puji. Iaitu takrifan tu agak agak khas sedikit lah. Dia takrifan yang kedua tu umum, menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Dengan ibadahnya nak dapat manfaat dunia, seperti harta dan pujian. Seperti ini contoh,
Dunia ni apa? Untuk dapat harta, untuk dapat pangkat, untuk dapat kedudukan, untuk dapat pujian, sanjungan. Ini lebih umum. Jadi dengan ibadah tu nak dapat manfaat dunia, bukan manfaat akhirah. Manfaat dunia bukan manfaat akhirah. Sebaliknya ikhlas ni kita buat ibadah untuk dapat manfaat akhirah. Kita amal ibadat nak dapat pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mana ni? Akaskan sebalik antara riya dengan ikhlas. Sebab riya dengan ikhlas ini dia apa ni? Berlawanan lah. Riya dan ikhlas dan riya. Orang yang riya dia tidak ikhlas. Orang yang ikhlasnya tidak riya. Jadi ikhlas dengan riya ni dia berlawanan. Jadi kalau riya menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia, maka ikhlasnya pula menghendaki dengan ibadahnya akan manfaat akhirah, untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain daripada akhirah, daripada syurga Allah, seperti dunia contohnya. Tapi kalau bicara ikhlas ni, buat ibadah untuk dapat akhirah, takrifan ikhlas hak pertengahan. Takrifan ikhlasnya buat ibadah semata-mata menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Tu hak takrifan ikhlas hak lebih tinggi. Tapi kita ambil takrifan ikhlas hak pertengahan, kita nak akaskan, kita nak sebalikkan dengan takrifan riya, menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Itu riya. Ikhlas menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat akhirah, untuk dapat syurga Allah. Tapi untuk dapat syurga Allah itu ikhlas yang pertengahan. Atau panjang bicara pula berkaitan dengan kedudukan ikhlas tu sendiri. Sebab kalau tilik halusinya, buat ibadah nak dapat pahala syurga, tu ada kerana lain, bukan kerana Allah, kerana upah daripada Allah. Kalau kerana Allah, Allah lah semata-mata. Tuntut redha Allah, tuntut takarrub, hampir hati dengan Allah. Tu hak sungguh-sungguh. Nak pahala, nak dapat syurga, tu nafsu lagi seumpama tu. Walaupun dipanggil dengan nafsu ukhrawi, dia panggil. Dia panggil nafsu ukhrawi. Nafsu hak bangsa akhirah. Kenapa nak syurga? Kerana nikmat syurga begitu. Dah nafsu orang panggil. Pandai ni. Tapi kita nak bandingan antara riya sebaliknya ikhlas. Jadi riya menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Akhirah menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat akhirah. Tapi itu ikhlas peringkat pertengahan. Sebab ialah bicara ikhlas ke, bicara taubah ke, bicara khauf ke, bicara zuhud ke, bicara tawakkul ke, dia punya darajah dia. Ada darajah yang beza, tak sama. Taubah kita taubah syariah daripada dosa-dosa. Taubah orang hak peringkat tinggi, taubah daripada ghafalah, lalai lupa daripada Allah Subhanahu wa taala yang syariatnya tidak berdosa. Itu bicara-bicara
berkaitan dengan satu-satu sifat kepujian. Dia ada darajah-darajah, dia ada kedudukan, termasuk bicara bab ikhlas tu sendiri. Sehingga kan nanti bicara bab ikhlas, sehingga kan menghendaki dengan ibadah tu seperti manfaat dunia. Seperti manfaat dunia, bukan manfaat akhirah. Masih lagi dinamakan ikhlas nisbah syariah. Dia menghendaki dengan ibadah tu akan manfaat dunia. Mana manfaat dunia? Kenapa dia bayar zakat? Kerana nak selamat harta-harta yang lain daripada dibinasakan oleh Allah. Jadi nak selamat harta-harta yang lain daripada dibinasakan oleh Allah, itu manfaat dunia ke manfaat akhirah? Manfaat dunia. Tapi waktu dia letak ikhlas juga, ikhlas yang paling rendah. Ada ni. Sebab selamat dia kalau tak bayar zakat, Tuhan akan binasakan harta-harta yang lain. Tuhan akan tarik balik harta-harta yang lain. Jadi untuk selamat harta-harta yang lain daripada dibinasakan oleh Allah, bayar zakat lah, selamat harta yang lain. Dia bukan bayar zakat dia kehendak pahala, lepas tu nak syurga, tidak kira tu. Dia kira nak selamat harta yang lain. Itu manfaat dunia. Dia semayang duha, ibadah. Semayang duha tu ibadah, menghendaki supaya murah rezeki. Murah rezeki itu manfaat dunia ke manfaat akhirah? Manfaat dunia. Ikhlas juga ubus situ. Walaupun di situ berbentuk manfaat dunia. Kalau di sini manfaat dunia riak ni. Menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Jadi nak murah rezeki itu manfaat dunia ke manfaat akhirah? Manfaat dunia. Tapi diletak ikhlas juga, ikhlas hak paling rendah sekali. Contoh lagi lah, dia baca surah Yusuf. Apa tujuannya? Supaya anak yang dikandung tu jadi comel. Maka comel tu manfaat dunia ke manfaat akhirah? Dunia. Menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Ni riak. Tak, situ dia panggil ikhlas yang paling rendah sekali. Dia kena satu-satu tu. Walaupun secara zahirnya bayar zakat kerana nak selamat harta yang lain, bukan bayar zakat kerana nak selamat dari neraka. Tu manfaat akhirah. Nak syurga, nak selamat dari neraka, itu dia panggil manfaat atau faedah akhirah. Ini tak ni. Dia bayar zakat bukan nak selamat dari neraka, nak selamat daripada hartanya dibinasakan oleh Allah. Tu manfaat dunia. Tapi dia panggil ikhlas dah, hak paling rendah sekali. Nak murah rezeki, sebenarnya duha untuk murah rezeki, ataupun dunia juga tu. Tapi dimasuk dalam ikhlas yang paling rendah. Tu kena bicara molek tu. Kita bicara bab syariah. Kalau bicara bab itu, bicara bab ikhlas hak peringkat mukhlisin. Kalau bicara ikhlas hak peringkat muhibbin, hak peringkat muwahhidin, tu untuk dapat pahala syurga pun masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan yang lain daripada Allah. Apa yang lain? Syurga. Syurga tu makhluk. Sekarang ni buat ibadah kerana Allah ke kerana makhluk Allah? Kerana nak syurga. Syurga tu makhluk. Kerana takut dimasukkan ke dalam neraka. Neraka ni makhluk. Kamu takut akan Allah ke kamu takut akan makhluk? Kenapa takut akan neraka? Kerana neraka panas.
Neraka jadi panah ke? Panah tak panah itu qada Allah, bukan neraka. Neraka makhluk tak boleh bekas. Takut ke makhluk dah. Kenapa? Kerana makhluk neraka jadi panah. Mana hak pegangan kita makhluk tak boleh bekas sama sekali. Hak tu tak kena letak kucalana syariah. Kucalana syariah. Tapi hak ni saya pernah dengar bicara seumpama tu. Wa amal ibadah nak syurga tak ikhlas, dia mati gitu je. Wa amal ibadah takut ke neraka, takut ke makhluk Allah yang tak boleh bekas. Dia letak gitu. Lepas tu dia pun berhenti sekata je. Saya dengar dia audio. Kata tak ada huraian. Nak syurga Allah tak ikhlas, takut neraka Allah, takut ke makhluk. Tapi dia berhenti sekat tu. Tak ada huraian lagi, tak ada. Dia pula ini cerita lama dah lah. Cerita lama dah. Kata siap gitu. Dia ambil mana ni? Ni dia salah pemahaman. Kan dia tak pandak dah. Tak ada letak molek bicara syariah macam mana. Bicara hak ikhlas peringkat muhibbin, peringkat muwahhidin, atau peringkat aulia. Itu bicara lain. Kita bicara ikhlas peringkat mukhlisin, orang yang ikhlas, orang yang sampai tahap muhibbin, mahabbah khasah, orang yang kasih akan Allah, kasih yang sebenar-benar, menghendaki Allah ke menghendaki barang yang ada pada Allah. Orang yang kasih sebenar-benar kepada Allah, menghendaki Allah lah. Kenapa nak menghendaki barang milik Allah? Syurga barang milik Allah. Ni timbul bandingan ni. Bandingannya macam mana? Bandingan hak dunia lah. Orang dia nak berkahwin. Kerana apa? Kerana dia kasih kepada seseorang. Dikasih pada seseorang ke dikasih kepada harta benda yang seseorang tu miliki. Nak tahu dikasih kepada diri seseorang ataupun dikasih kepada benda yang ada pada seseorang, maka kita kena ujilah. Uji macam mana? Buat macam cerita P.Ramlee. Cerita P.Ramlee bubuh dalam ni kain apa ke? Kain kukusan, kain apa? Kain tu pandai ni. Cerita P.Ramlee itulah. Masa tu P.Ramlee anak raja ke gapo masa tu? Anak raja tau. Bubuh dalam tu. Tengok. Dia nak kepada orang ke nak kepada barang yang orang tu miliki. Kena uji gitulah. Cari jumpa, nak merisik ke nak minang ke? Dia tanya kerja apa? Ceritalah, saya kerja dereba. Tahu lah. Dereba. Anak mokcik ni nak sekolah lagi. Gitulah. Dia pergi mau sebelah pula. Anak kerja apa? Kerja dereba. Orang tu terima molek-molek. Kena-kena dereba kapal terbang. Dereba kapal terbang. Pilot. Tu menyesal dah lah. Sebab sebut dah reba. Dah reba anak nak sekolah. Pada anak nak sekolah apa periksa pun tak pahnya. Nak sekolah mana? Dia mau sebelah pula sebut kata dereba, dia terima sebab budak tu budak baik. Kena-kena dereba kapal terbang. Jadi kalau orang tu betul-betul kasih, dia kasih kepada diri seseorang, bukan kasih kepada sesuatu yang ada pada seseorang. Itu bukan kasih sungguh. Jadi orang sampai tahap mahabbah khasah, kasih akan Allah sebenar-benar kasih, dia matlamatnya Allah Ta'ala, bukan matlamat barang milik Allah, iaitu syurga. Bukan. Dah salah ke kalau bermatlamatkan syurga milik Allah? Tak ada salah. Ijma' ulama' dinyatakan dalam kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani, Hikam Jawi,
beribadah kerana nak dapat pahala dan syurga Allah, ijma' ulama ikhlas. Sebab syurga dan pahala ditawar oleh Allah dan ditawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin syurga dan pahala yang ditawar oleh Allah dalam Al-Quran, yang ditawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis cerita bab fadail fadilah, tiba-tiba kerana tawaran Allah, kerana tawaran Nabi menyebabkan kita jadi rosak. Tak munasabah seumpama tu. Sama juga kalau seseorang kasih pada kita kerana barang yang ada pada diri kita, tak salah. Sebab kita yang duk jaja. Saya ni ngaji besar, saya ni pangkat besar, saya ni harta banyak. Supaya orang tu suka ke dia, orang tu pun nak kepada harta benda dia. Salah ke? Tak salah. Sebab dia yang cerita. Faham tak ni? Sebab dia yang cerita. Dia cerita kedudukan dunia dia tu, kedudukan dunia harta banyak ni. Dia mari pula dengan kereta mewah. Jadi orang tu pun nak pada harta dia. Kenapa nak salahnya? Sebab dia menzahirkan keduniaan dia. Tak ada salah pun. Tapi sampai masa berkahwin apa semua, siapa naik satu peringkat, dia betul-betul kasih kepada seseorang tu sebab dia sangat baik. Asalnya kasih pada harta dia, tapi akhir naik pada dia kasih pada seseorang sebab seseorang tu baik, walaupun seseorang tu sudah tak ada harta sekalipun. Sama lah juga beribadah kerana pahala syurga, dinaik satu peringkat sampailah mahabbah khassah, peringkat aulia, dia dapatlah ikhlas, peringkat muhibbin, peringkat muwahhidin. Orang yang mentauhidkan Allah, tauhid khassah lah, tauhid aulia. Tu bicara. Tapi tak apalah, kita bicara hak nak sama dengan riak, menghendaki oleh, bukan sama dengan riak, nak sebalikkan dengan riak. Riak ni menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Ikhlas menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya akan manfaat akhirah, walaupun manfaat akhirah dia panggil nafsu ukhrawi. Nisbah ketinggian, nisbah kesucian terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab nafsu belum mati. Nafsu apa? Nafsu akhirah, nak syurga, nak bidadari, nak makan dalam syurga, tu nafsu belaka. Hati belum suci. Itu cerita bab maqam. Kita cerita bab syariah. Kita cerita bab syariah, maka kita kena letak molek lah pembicaraan ada ni. Jadi riak ni kalau kita cerita kat secara umum, buat ibadah bukan kerana Allah, kerana manfaat dunia. Dunia ni umum, tapi didatangkan contoh seperti harta dan puji. Harta ni nak gaji, nak allowance, tu harta. Nak pangkat, nak kedudukan, nak pujian, nak kemegahan, itu dunia belaka tu. Dia panggil manfaat dunia. Itu riak. Yang mana riak ni haram, ijma' ulama, dinamakan syirik yang kecil. Kenapa panggil syirik? Kerana menyekutukan Allah. Mana menyekutu macam mana? Beribadah kepada Allah tapi nak dunia. Hati panggil syirik. Syirik terpanggil apa syirik? Syarikah, sekutu, kongsi. Ibadah tu mengabdikan diri kepada Allah. Tiba-tiba tujuannya, kehendaknya dunia. Hati panggil syirik. Syirik kecil. Syirik kecil bukan syirik besar. Syirik besar tu syirik yang ni syirik besar tu kafir. Syirik besar ni dia ada dua pula. Ada syirik besar yang jali, ada syirik besar yang khafi. Syirik besar yang terang, sembah berhala. Syirik besar yang khafi, tersembunyi, orang Islam berakidah dengan akidah yang kafir. Itu syirik besar yang khafi dia panggil.
yang tersembunyi. Orangnya Islam, bersembahyangnya, berpuasanya, tapi berakidah dengan akidah yang kafir. Itu bicara dalam bab pegangan. Dipanggil syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Ini syirik kecil. Syirik besar yang terang, yang tersembunyi, itu kekal neraka selama-lamanya. Syirik khafi ni akan ke neraka Allah tetapi tidak kekal. Ke neraka Allah ni pun jika Allah tidak mengampuni. Ke neraka Allah ni pun jika tidak adalah amalan baik dia itu lebih banyak daripada amalan jahat. Amalan baik itu tidak lebih banyak daripada amalan jahat. Sebab bicara mana-mana dosa, bicaranya neraka. Bicara bab pahala, bicara balasannya syurga. Bicara dosa, dia akan bicara balasannya neraka. Jadi riak ni balasannya neraka. Riak balasannya neraka. Tetapi syurga ke neraka dia ada mizan. Kena faham situ. Ada mizan, ada timbangan amalan. Ada ni. Kalau cerita kebaikan syurga, sembahyang syurga. Sembahyang masuk syurga, dah dia nipu orang, dia khianat orang tu syurga juga. Timbang. Ada ni. Timbanglah. Tapi sebut kata sembahyang itu kebaikan, pahala, balasannya syurga. Syurga tak syurga, timbang, mizan. Sama juga kita bicara riak, haram, ijma' ulama, dosa besar pula, syirik kecil pula dengan Allah, neraka lah. Neraka jikalau tidak diampuni. Neraka jikalau tidak adalah amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahat. Tapi kalau amalan baiknya lebih banyak, syurgalah juga. Kemudian antara timbangan tu akan menentukan kedudukan darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan baik sepenuhnya, syurga darajah yang tinggi. Kalau amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik, tengoklah banyak amalan jahat tu setara mana itu menentukan tempoh masa seseorang dalam neraka jahanam. Ini cerita orang beriman lah ni. Cerita orang yang syirik besar, hak jali semua berhala tu cerita lah. Syirik besar tersembunyi, pegangan kafir, tu kekal neraka selama-lamanya. Ini cerita orang yang beriman, tapi dosa dia banyak. Masa timbang di mizan, berat sebelah kejahatan. Berat sebelah kejahatan. Makna masa timbang tu, hak belah kiri tu berat, jatuh ke bawah lah. Hak belah kanan kebaikan tu naik ke atas lah. Begitulah. Ini atas pandangan yang muktamad lah. Dia ada satu pandangan menyatakan jangan samakan timbangan tu dengan timbangan atas dunia. Jangan samakan. Timbangan atas dunia kan hak mana berat akan ke bawah, hak mana ringan akan ke atas. Tapi ketika mizan, satu pandangan bukan seumpama tu. Mana yang berat tu akan naik ke atas. Wal amalu salihu yarfa'u, Tuhan kata. Amal soleh ni akan diangkat. Kalau dia banyak kebaikan, banyak pahala, maka belah kanan dia pun naik tinggi. Bukan jadi rendah, jadi tinggilah. Dah kata banyak amalan kebaikan, berat amalan kebaikan dia kena turun bawah. Tu mizan timbangan dunia. Ini satu pandangan. Lain ni khilaf ulama. Satu pengertian dah. Kalau dia banyak amalan baik, maka hak belakang tu naik. Sebab apa? Banyak naik. Kalau hak amalan jahat dia banyak, boleh kira hak jahat ni naik. Hak banyak dia naik pula jadinya. Tu satu pandangan lah. Ada ni. Satu pandangan sebagai timbangan atas dunia. Kalau amal baik tu banyak, belah kanan akan turun. Sebab berat ni banyak. Sebelah kiri akan naik. Gitu. Itu khilaf ulama.
Jadi kalau timbang-timbang banyak kejahatan, maka itu bicara berkaitan tempoh masa di dalam neraka jahanam lama mana. Tu begitu. Ada ni. Tapi kalau kita sebut kok riak neraka tetapi tidak kekal. Sebab ini syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar tu kafir, neraka yang kekal. Kalau cerita bab kebaikan, kebaikan syurga, sembahyang syurga, orang tutup aurah syurga. Tutup aurah pun dia menipu orang. Timbanglah pula antara amalan baik dengan amalan jahat mana yang banyak. Gitulah dia. Jadi riak ni mendokelisau dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Tarifan pertama tu menuntut pangkat dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan supaya orang puji. Orang puji. Menuntut pangkat ni supaya orang pujilah. Bukan pangkat ni bintang-bintang kebesaran tu, bukan. Pangkat ni supaya dipuji oleh orang. Itu manfaat dunia. Lepas tu kalaulah dengan ibadah kebajikan tu nak dapat harta, jadi macam tak masuk riak lah bulaknya. Tu kata takrif yang kedua, mendoki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Waktu umum ada ni. Ni dengan ibadah. Kalau tadi pula menuntut pangkat dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Tapi kalau dibuat kerja dunia untuk dapat pujian manusia, tak ada salah apa pun. Dibuat kerja dunia untuk dapat manfaat dunia, ngam-ngam barunya. Ini ibadah. Matlamat supaya dapat manfaat dunia seperti dipuji. Tapi kalau kerja dunia untuk dipuji, tak ada salah apa pun. Biar orang puji kerjaan molek, biar orang puji masakan sedap. Sebab apa? Sebab itu mata pencarian dia. Kalau orang puji kerjaan dia molek, maka orang lain akan upah dia buat kerja tersebut. Kalau orang pakat puji masakan dia sedap, orang akan cari dia lah jadi tukang masak. Jadi dia buat kerja dunia untuk supaya dapat pujian yang tinggi, tak ada salah apa. Itu kerja dunia. Ni hak ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan akhirah tiba-tiba manfaat dunia, hak tu baru salah. Mana contohnya? Contoh kok kita ni hak bab amal ibadah. Ibadah ni umum, pengabdian diri kepada Allah. Ibadah umum, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merangkumi ibadah adalah ilmu, menuntut ilmu tu sendiri. Menuntut ilmu itulah ibadah yang wajib. Pengabdian diri kepada Allah yang wajib. Jadi ibadah termasuk menuntut ilmu. Itu ibadahlah. Kita faham ibadah ni bersembahyang, betul. Berpuasa ibadah, betul. Menuntut ilmu ibadah lah. Untuk ilmu tu ibadah. Sebab apa? Mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan. Jadi belajar tu wajib ijma' ulama. Jadi belajar agama tu ibadah. Jadi bila belajar agama tu ibadah, yang dikenakinya adalah akhirah. Itu buat ikhlas. Kalau dikenakinya manfaat dunia untuk dapat harta, pujian, pangkat, kedudukan, itu riak. Sebaliknya dia belajar ilmu duniawi, matlamatnya untuk dapat harta dunia, pangkat dunia, kedudukan dunia, tak ada salah pun. Tapi sebaliknya belajar agama adalah ibadah kepada Allah. Dikenakinya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana manfaat dunia. Itu riak, haram, dosa besar, syirik kecil. Ini orang belajar. Ni cerita bab ilmu yang kita berbicara bab syariah. Kita belajar tu niatnya apa?
Kita belajar untuk dapat matlamat dunia, belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Lepas tu untuk ibadat kita, belajar ilmu agama, mari majlis surah. Hak di sekolah tu belajar ilmu dunia tinggi-tinggi, biar boleh gaji besar-besar, biar boleh pakak besar-besar. Kalau nak dunia, belajar ilmu dunia, jangan belajar ilmu agama. Ada ni. Lepas tu ilmu agama kita belajar di majlis surau. Apa masalahnya? Jadi belajar ilmu agama tu niatnya apa? Ni yang nak bicara. Niatnya apa? Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin, sebelum bicara niat belajar, dibicara dahulu. Belajar tu, belajar hak mana? Belajar fardu ain ke belajar fardu kifayah? Lepas tu dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia menyatakan sukatan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf dahulu. Belajar kena belajar fardu ain dahulu, barulah belajar fardu ainnya niatnya apa. Dia datangkan yang pertama, niat untuk redha Allah. Itu nombor 1. Untuk redha Allah. Di antara niat laginya untuk beramal. Di antara niat laginya untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu niat yang sebenar. Itu niat yang sebenar. Yang pertama, redha Allah. Yang kedua, untuk beramal. Niat sebenar laginya untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu niat sebenar. Lepas tu dalam kitab tu kan nyatakan niat salah, hak riak ni. Hak haram, dosa besar, syirik kecil. Neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belajar tu. Betullah kita bicara bab terhijab dengan Allah ni, bicara bab terhijab dengan dosa-dosa. Bicara di situ dahulu. Belajar agama. Belajar agama. Permulaan penekanannya fardu ain ke fardu kifayah. Kena ke situ pula. Belajar agama, penekanannya tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar agama, penekanannya bahasa. Bahasa bukan fardu ain. Macam mana? Belajar agama ni, niat nanti dulu. Hak kita belajar ni, kita belajar agama ni satu peringkat. Bilakah kita lulus fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Siapa kesudah kalau tak lulus fardu ain tauhid fiqh tasawuf, terhijab dengan dosa besar, mengakali jahil fardu ain. Situ dulu nak bicara. Ni bicara bab terhijab dengan ilmu. Terhijab dengan ilmu tu cerita bab maqam. Kita terhijab dengan ilmu, kita terhijab dengan amal. Dengan apa? Kita tak sampai maqam. Siapa yang tidak terhijab dengan ilmu? Siapa yang tidak terhijab dengan amal? Maqam aulia. Jadi kalau orang ni mudah-mudah seseorang terhijab dengan ilmu, seseorang terhijab dengan ilmu, berarti dia sudah tidak terhijab dengan ilmu. Berarti dia sudah maqam aulia. Itu saja. Ada ni. Bukan terhijab dengan ilmu, terhijab dengan amal. Aku sembahyang banyak, aku baca Quran banyak, aku berzikir banyak. Aku belaka terhijab. Terhijab mana? Terhijab cerita bab maqam. Kita bicara syariat, terhijab daripada redha Allah kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa mengekali jahil fardu ain pula dosa yang besar. Ni nak bicara. Fardu ain lah yang kita belajar. Niatnya macam mana? Redha Allah untuk beramal, untuk keluar dari kelam jahil kepada terang ilmu, untuk dapat pahala, untuk dapat syurga, ataupun untuk dapat harta, manfaat dunia. Kalau untuk dapat manfaat dunia, harta, haram, dosa besar, syirik kecil, neraka Allah jika tidak diampuni. Ini terhijab dengan dosa besar.
bicara sini dulu. Dia bicara tinggi-tinggi, tuang tu balas mana? Jadi. Itu wallahu a'lam lah. Tapi ada orang yang titlenya sudah dapat title ustaz. Sudah boleh menyampaikan sekodo-kodo. Tapi orang yang jenis apa ni? Jenis tawadhu', tidak sombong. Dia masih lagi meneruskan belajar. Walaupun kau panggil dia ustaz pun dia terus belajar. Ini orang tawadhu', orang yang tidak sombong. Lepas belajar, Allah dia kata sebenarnya saya ni malu orang panggil nama ustaz. Fardu ain tauhid pun tak lepas sebenarnya, fardu ain fiqh pun tak lepas, fardu ain tasawuf pun lagi tak lepas. Belajar agama jadi ustaz dah kemudian. Alhamdulillah bertaubat dengan Allah, belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Orang yang tawadhu', orang yang tidak sombong, terus belajar fardu ain walaupun namanya ustaz. Ada orang ni disombong. Kadang-kadang ada juga belajar. Kadang-kadang ambil manfaat ilmu. Tapi dikata kepada yang dia ambil manfaat ilmu tu macam-macam. Ada juga sekarang ni. Ada macam-macam. Ambil manfaat ilmu secara belakang-belakang, secara sembunyi-sembunyi, secara rakaman-rakaman. Tapi sebaliknya dikata pula jadi macam-macam, terhijab dengan ilmu lah, alim lidah, tak alim hati lah. Janganlah ni macam-macam manusia. Tak pelik lah tu. Tak pelik. Mesej saya tu, tapi saya tak pernah tu lah. Orang serang macam-macam. Biasalah ayat alim lidah, hati tidak alim. Ayat biasa je. Ulang bab tauhid kata macam-macam. Tekan bab fiqh kata macam-macam. Tekan bab qada semayang kata macam-macam. Tapi kita ni tak cara. Nombor telefon ada. Kalau kita masuk dalam FB, cari siapa orang ni, nombor telefon ada. Dengan kata dia macam-macam tu. Boleh je. Tapi tak ada tak ada perlu seumpama tu. Tapi ayat popularnya, ustaz ni alim lidah, hati tidak alim, terhijab dengan ilmu. Kita faham lalu dah golongan macam mana seumpama ni. Lepas tu tak ambil tahu. Sudahlah, setakat demo sudahlah. Tapi tu ujian. Lepas tu maklumat balas tu macam-macam. Hak mari minta maaf pun ada. Tapi tak apalah, jalanan kehidupan dunia. Dunia tempat ujian. Minta maaf sebab kata macam-macam. Tapi manfaat ilmu ambil. Dan ada orang, dia kata kawan dia tu duduk kata sokmo, dia kata. Tapi kita tahu dia dahulu tu faham tak faham tauhid dan ustaz juga, dia kata. Faham tak faham tauhidnya. Jadi kamu ambil manfaat tauhid, bukan manfaat fiqh. Manfaat tauhid. Lepas tu kamu kata macam-macam. Barulah kawan tu senyap. Dia ambil manfaat tauhid, tapi dia kata macam-macam. Tak ada makom ni. Orang mengajar ni tak ada makom. Dia makom tinggi. Gitu je lah. Makom tak makom itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita belajar tu fardu ain lepas kedok. Niat kita belajar tu betul kedok tu nombor satu. Mana belajar belum sampai ke tahap boleh jadi ustaz pun, barulah sedar fardu ain tauhid tak lepas, fardu ain fiqh tak lepas, fardu ain tasawuf tak lepas. Maknanya apa ni? Terhijab dengan dosa besar, mengekali jauhi fardu ain. Tapi bertaubat kemudian, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bertaubat kemudian, orang yang tawadhu', orang yang tidak sombong. Belajar pula fardu ain dah. Niatnya macam mana? Kehendaknya apa? Kehendak lillahi ta'ala ataupun kehendak dengan ibadah akan manfaat dunia. Kehendak akan manfaat dunia itu riya. Kelakuan yang dicela, sifati dicela pada syarak, haram ijma' ulama, dosa besar, syirik kecil. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara ni syirik syariat. Ni bicara bab syirik maqam. Syirik asrar.
Syirik sir ni batin dalam, itu syirik cerita bab maqam, itu bukan bicara bab syariah. Ni syirik syariah ni, syirik kecil, syirik syariah ni macam mana hati. Ada ni. Lepas belajar dapatlah jadi ustaz, dapat jadi imam, dapat jadi tugas begian-begian. Kenapa pula kita mengajar? Kenapa pula kita jadi imam? Ni hati ni. Hati masing-masing. Ikhlas kerana Allah ataupun ni riya, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil. Ni yang kita nak bicara hati masing-masing. Tak sudah topong hati orang lah. Terhijab hati orang nampaknya lah. Dari makan tingginya kok mana? Orang makan tinggi tak seumpama tu. Ni bicara ni ujian ni. Belajar fardu ain, letak niat molek dah. Lepas tu menyampaikan ilmu. Bila menyampaikan ilmu, diuji dengan harta benda, diuji dengan pujian, diuji dengan sanjungan, diuji dengan kedudukan. Macam mana pula ni? Ini ujian duniawi. Ni belajar fardu ain, niat lillahi ta'ala. Ni ujian dalam kehidupan ni pula. Sampai ke mati, hidup atas dunia ujian. Jadi kita tilik hati kita masing-masing. Lepas tu hok ambil manfaat ilmu, lepas tu dia kata macam-macam, tak apalah. Kita duduk atas dunia, kita semua akan berhadapan di mahsyar. Begitu je. Ada apa-apanya. Orang nak hadiah pahala, alhamdulillah, pahala kita tak banyak. Orang tolong nak bagi pahala, terima kasih. Gitu je. Kan? Tekan bab tauhid pun kata macam-macam. Duk ulang. Bab qada tu lah. Ulang. Elang boleh ribu-ribu dah. Duk ulang waktu lagi. Kata dalam mesej. Ni alim lidah ni tak alim hati. Dah ulang ribu-ribu dah boleh sagu hati. Ulang waktu juga. Nak suruh ni orang, akal orang tak boleh terima, biarlah dia kata. Akal tak boleh terima lah tu qada. Mana masalah nak menekan akal orang. Kita tak menekan akal orang untuk faham, pegang. Akal kita tak capai nak fikir qada. Akal kita tak capai nak fikir qada dan qadar. Tapi kata dah kan, fa'am siku, tahan diri kamu dalam bab qada. Yang dia fikir lebih. Saya nak terima. Lepas tu ulang. Dia kata dapat sagati ribu-ribu. Dia tahu. Tahu dia boleh ribu-ribu. Lah. Boleh juta-juta dah. Ribu tu sikit, ribu. Dia ulang bab akidah. Kata. Akhirnya ayatnya apa? Alim lidah, tidak alim hati. Yang tu hak ayat lah, abang apa? Ayat besar dia lah. Ayat besar seumpama tu. Senyum je lah. Itu ujian atas dunia. Dunia sementara, kita semua akan ke mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikehendaki kebaikan akan dapat kebaikan, yang dikehendaki Allah kejahatan akan dapat kejahatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ni pasal sebut dalam lepas ni, an salatihim sahun. Tengok terjemahan dia molek. Satu laginya, kalau ada kitab Wisyah, cuba tengok dalam kitab Wisyah muka surat 7. An salatihim sahun, makna dia sama dengan dalam kitab Penawar bagi hati. Mengeluarkan mereka itu akan dikasih daripada waktunya tinggal sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang, lalai daripada sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.